Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi ini, dan insya-Allah seperti mana biasa pada pagi ini kita akan membacakan sedikit kitab berkaitan dengan ziarah ke alam barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dipertemukan oleh Allah, kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini, yang mana hari ini dah akhir Rejab, di akhir bulan Rejab, dan habis Rejab kita akan masuk Sya'ban. Habis Sya'ban, insya-Allah mudah-mudahan Allah temukan kita dengan satu bulan yang kita rindui, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dibuka pintu-pintu langit. Mudah-mudahan pada bulan tersebut Allah beri kesempatan kepada kita untuk boleh terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan bila mana Allah panjangkan usia kita, rebutlah peluang yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, kerana kita tidak tahu sama ada kita boleh sampai ataupun tidak pada tahun-tahun akan datang. Jadi jika Allah beri peluang kita sampai, ada lebih kurang sebulan lagi tuan-tuan, 30 hari lebih sikit ada tuan-tuan. Jadi ambil peluang ini, mudah-mudahan kita isi dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat, perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kita sama ada sewaktu kita masih lagi hidup ataupun setelah kita meninggal dunia. Apa-apa jua. Jadi bulan Ramadan ni kebiasaannya pintu-pintu langit semua dibuka tuan-tuan. Pintu-pintu langit. Dalam masa selepas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua pintu langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh malaikat. Setiap pintu langit dijaga oleh seorang malaikat. Dan kenapa dijaga? Kerana iblis, kerana syaitan, kerana ifrit yang mempunyai sayap sentiasa terbang ke langit. Bila sebut langit ni atas tuan-tuan, langit, untuk mencuri dengar berita-berita yang dibincangkan oleh malaikah, yang dibincangkan oleh malaikat untuk mereka buat onar di atas muka bumi ini. Lalu pintu tu tadi kebanyakannya selepas sahaja kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni terbuka sepenuhnya tuan-tuan. Sebelum ni terbuka sepenuhnya. Tetapi bila mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu langit ini ditutup dan dijaga rapi dan dijaga ketat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langit ada penjaganya daripada malaikah. Setiap langit ada pekerja, ada penjaganya. Jadi bukan sewenang-wenang lagi lah selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum ni dia terbuka. Tetapi dalam masa setahun, hanya sebulan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit ini, iaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan pintu langit ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan dengan keterbukaan pintu langit tersebut dapatlah kita minta terus direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ada dalam kesempitan hidup, minta Allah senangkan kita, minta Allah keluarkan kita daripada kesempitan hidup. Bukan sekadar bulan Ramadan, tetapi rebutlah pada bulan Ramadan. Ada sebulan saja bulan tu tuan-tuan, tak banyak. Ada 30 hari saja. Rebutlah 30 hari ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesempitan hidup. Bagi yang sakit, minta Allah sampaikan penyembuhan.
minta Allah segera hantarkan penyembuhan, minta Allah berikan penyembuhan kepada kita, terutamanya bulan Ramadan. Nantilah tuan-tuan, ni cerita ni bulan Ramadan tuan-tuan, terutamanya bulan Ramadan. Begitu juga apa jua masalah tuan-tuan, minta direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan asbab kita minta tersebut berulang kali, Allah nampak permintaan kita dan Allah makbulkan. Allah penuhi segala permintaan kita. Minta kena banyak kali, jangan minta sekali tuan-tuan. Kena minta banyak kali, berulang-ulang kali. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam tajuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muaz bin Jabal menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika kalian sudi mendengar, aku akan memberitahu kalian apa yang pertama kali diucapkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin di hari kiamat kelak dan apa yang dikatakan mereka kepadanya." Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakan berkenaan dengan perbualan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beritahu, apa yang Allah nak cakap, apa yang Allah nak maklumkan kepada kita pada hari pembalasan tersebut, pada hari kiamat tersebut tuan-tuan. Mana pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya Rasulullah, jawab kami. Lebih lanjut, baginda menuturkan, sesungguhnya Allah akan berkata kepada orang-orang mukmin, apakah kalian ingin bertemu denganku? Mereka pun menjawab, ya wahai Tuhan kami. Allah bertanya lebih lanjut, mengapa demikian? Lalu mereka menjawab, kami sangat mengharapkan maaf dan ampunanmu. Akhirnya dia menyatakan, telah aku wajibkan ampunan bagi kalian. Ini antara perbicaraan, antara perbualan kita dengan Tuhan kita suatu ketika nanti, bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni riwayat Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Kabir. Jadi tuan-tuan perempuan, ini ceritanya berkaitan dengan alam akhirat, ceritanya berkaitan dengan alam barzakh, ceritanya berkaitan dengan alam kiamat. Jadi benda ni berlaku selepas kematian, selepas berlaku kematian, selepas kita mati benda ni baru berlaku tuan-tuan. Jadi bila benda ni dah pun berlaku tuan-tuan, bermakna tidak ada lagi peluang kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah. Boleh lagi tak membaca zikir di dalam syurga? Tidak lagi dibenarkan tuan-tuan. Bila mana duduk dalam syurga, tidak lagi dibenarkan. Boleh tak lagi baca Quran? Tidak lagi. Sebabnya tuan-tuan, semua itu perlu dibuat di atas muka dunia, di dalam syurga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini tuan-tuan, untuk kita bersukaria di dalam syurga, untuk kita berseronok-seronok je dah dalam syurga tuan-tuan. Sebab itulah jangan berseronok-seronok sekarang, sebab tempat yang lebih seronok menanti kita ialah di dalam syurga tuan-tuan. Tempat kita, untuk kita berseronok. Jadi di atas dunia ni tempat mengumpul amal kebajikan, tempat mengumpul amalan, tempat mengumpul pahala, tempat mengumpul bayaran tiket untuk kita masuk ke syurga, tempat kita kumpul segala-galanya untuk membolehkan kita berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita buat tuan-tuan. Ini yang perlu kita buat untuk kita dapatkan sewaktu hidup ni lah nak buat tuan-tuan, untuk dapatkan tiket, untuk dapatkan bekalan, untuk dapat apa sahaja yang boleh menyebabkan
kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga Allah yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Ibnu Al-Mubarak mengatakan bahawa Uqbah Ibnu Muslim pernah berkata, tidak ada sifat dalam diri seorang hamba yang lebih dicintai Allah daripada kerinduannya bertemu dengannya. Tidak ada sifat dalam diri seorang hamba yang lebih dicintai Allah. Bermakna tentang kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mencintai kita. Tetapi jika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga jauh dengan kita. Ini tuan-tuan tepuk dada tanya iman. Kita sendiri, bukan orang lain. Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, puan-puan kena tanya diri puan-puan. Kena tanya sendiri, diri kita sendiri tuan-tuan. Kita yang tentukan sama ada kita ni dalam waktu hidup ni kita sentiasa merindui Allah Subhanahu wa taala ataupun kita sentiasa jauh. Suka nak jauh. Tak nak dekat-dekat dengan Allah. Kalau dalam hidup kita pun dah jauh dengan Allah, apatah lagi bila kita mati ni tuan-tuan. Itu juga akan buatkan kita lebih jauh daripada Allah dan Allah lebih jauh daripada kita tuan-tuan. Tetapi bila mana kita hidup atas muka dunia ini, kita selalu tanamkan sifat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tuan-tuan, Allah juga akan lebih dekat dengan kita. Ini janji Allah tuan-tuan. Ini janji Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah pun turut jauh daripada kita. Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Baihaqi dan Syu'aib Imam dan Asy-Syakir menuturkan bahawa Abu Ghalib, seorang sahabat Abu Umamah, pernah mengisahkan, aku pernah datang ke Syam, lalu aku singgah ke sebuah rumah salah seorang dari suku Qais. Dia adalah salah seorang tokoh terkemuka. Dia mempunyai anak saudara yang selalu menentangnya. Dia sering memerintah dan melarangnya atau bahkan memukulnya. Hingga pemuda itu sakit, tapi anak saudaranya itu tetap tidak mahu mematuhinya. Dia lalu disuruh menemui pakciknya, tetapi dia menolak untuk mendatanginya. Aku lantas membawanya datang menemui pakciknya itu, sampai aku masuk ke dalam rumahnya dan menemuinya. Setelah itu pakciknya menemuinya, lalu mencelanya seraya berkata, wahai musuh Allah, mengapa tidak mahu melakukan semua itu? Pemuda itu menjawab, pakcikku, seandainya Allah menyerahkan aku kepada orang tuaku, lalu apa yang terjadi kepadaku? Pakciknya berkata, demi Allah, dia akan memasukkanmu ke dalam syurga. Lebih lanjut pemuda itu berkata, demi Allah, Allah lebih menyayangiku daripada ibuku. Setelah itu, pemuda itu menemui ajalnya dan dikebumikan oleh pakciknya. Ketika pakciknya meletakkan batu bata, tiba-tiba dia meloncat ke belakang. Kemudian aku bertanya, apa yang terjadi di engkau? Dia menjawab, kuburnya dipenuhi oleh cahaya dan diluaskan. Bentar. Faham tak cerita ni? Saya baca mungkin laju. Saya baca sekali lagi, perlahan-lahan sedikit saya baca. Aku pernah datang ke Syam, lalu singgah di sebuah rumah salah seorang dari kaum suku Qais. Dia adalah salah seorang tokoh terkemuka. Dia mempunyai seorang anak saudara yang selalu menentangnya. Dia sering memerintah atau melarangnya atau bahkan memukulnya sehingga pemuda itu sakit. Tetapi anak saudaranya itu tetap tidak mahu mematuhinya. Dia lalu disuruh menemui pakciknya, tetapi dia menolak untuk mendatanginya. Aku lantas membawanya berjumpa. Seorang pemuda tuan-tuan, dalam kaum dia ada seorang pakcik yang alim lah, paling mudah kita sebut. Ada seorang pakcik yang alim. Dan pemuda ni dia tak mau ikut perintah Allah. Walaupun dipukul oleh ayah dia, dipukul, dimarah, dibuat macam-macam oleh ayah dia tuan-tuan, tak mau berubah.
Pemuda ni disuruh berjumpa dengan pakcik dia untuk berubah tuan, untuk pergi belajar dengan pakcik dia. Tapi tak mau pergi tuan, pemuda ni tak mau pergi. Lalu dibawa juga tuan, dibawa juga sampai ke masuk rumah. Setelah itu pakcik lalu mencela seraya berkata, wahai musuh Allah, mengapa tidak mahu melakukan semua itu? Kenapa tak mau buat? Kenapa tak mau buat semua tu? Lalu orang muda tu jawab, pakcikku, seandainya Allah menyerahkan aku kepada orang tuaku, lalu apa akan terjadi kepadaku? Pakcik itu menjawab, untuk membawa kamu ke dalam syurga. Lebih lanjut pemuda itu berkata, demi Allah, Allah lebih menyayangiku daripada ibuku. Sebab dalam hidup dia tuan, mungkin dia selalu dipukul, mungkin selalu dicela, mungkin selalu di cara pengajaran yang tak betul tuan. Cara ajaran agama dia tu, keluarga dia tak betul, dengan sering memukul dia lah tuan, memaksa dia. Lalu dia kata apa tuan? Demi Allah, Allah lebih menyayangiku daripada ibuku. Maknanya dia percayakan Allah, lebih rindukan Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Lalu budak muda tadi mati tuan, budak muda tadi mati. Bila muda mati tuan, pakcik dia yang soleh tadi kebumikan dia, tanamlah, kuburkan dia. Lalu sewaktu menguburkan dia tadi tuan, pakcik tadi terkejut sebab dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu dengan keadaan kubur budak muda tadi bercahaya tuan. Kenapa? Kerana dia lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala-galanya. Ini kita masukkan lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Dan cerita yang lain tuan, cerita yang lain, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Bayhaqi dalam Syu'aib Al-Imam menceritakan bahawa Hamid berkata, aku mempunyai anak saudara yang baru menginjak usia baligh. Satu ketika dia sakit. Ibunya lantas mengutus seseorang kepadaku. Aku segera mendatanginya. Sesampainya aku di sana, aku melihat ibunya menangis di atas kepala anak itu. Kemudian anak saudara itu berkata, pakcik, apa yang buatkanmu menangis? Aku menjawab, dia menangis kerana apa yang kamu alami. Lebih lanjut dia menyatakan, bukankah dia menyayangiku? Aku menjawab, ya. Dia segera memberikan, sesungguhnya Allah lebih menyayangiku daripada dia. Ketika meninggal, aku menguburkannya bersama orang-orang lain. Lalu aku mendatangkan kubur tersebut. Atau kemudian aku melihat ke arah lubang kuburnya yang ternyata buat mataku terbeliak. Selanjutnya aku berkata kepada sahabatku, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Dia menjawab, ya. Semoga hal itu adalah ucapan selamat. Lebih lanjut dia menyatakan, aku kira hal ini adalah kerana kalimat yang diucapkannya. Tuan-tuan, dia tuan-tuan, hadis ni pula, hadis yang ni tuan-tuan cerita berkenaan kisah tuan-tuan. Kisah ni tuan-tuan, kisah ni berkenaan dengan seorang budak lelaki yang baru menginjak usia baligh. Budak mana dia tak nyatakan tuan, lelaki ke perempuan. Tetapi dalam usia baru nak baligh. Kalau perempuan mungkin dalam 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun lagi itulah tuan. Lelaki mungkin dalam umur 14, 15 lagi tu tuan-tuan. Dia baru nak dewasa, baru nak akil baligh. Dan kemudian dia ditimpa ujian oleh Allah SWT, diberi ujian, dia dalam keadaan sakit. Sakit tuan-tuan. Bila dalam keadaan sakit dia tadi tuan-tuan, mak dia telefon lah pakcik dia. Telefon lah tuan-tuan kalau sekarang ni. Maklum keadaan pakcik dia. Datanglah tengok anak saudara dia tengah sakit. Dan bila pakcik dia sampai, mak dia ni tengah menangis. Tengah menangis di kepala. Tengah riba lah ke ataupun bagaimana tuan-tuan dalam keadaannya. Tapi tengah menangis. Lalu budak ni tadi tanya pada pakcik dia, pakcik, kenapa mak ni menangis? Kerana apa yang dialami oleh dia tadi tuan-tuan. Apa yang sedang dialami, kesakitan dia tu tadi yang menyebabkan kita menangis. Ya mak tuan-tuan, mak bila tengok anak dalam keadaan derita, anak dalam keadaan tak sihat, boleh buat apa lagi tuan-tuan? Menangis tuan-tuan, menangis. Lalu mak ni tadi dalam keadaan menangis ni tadi tuan-tuan, dia pun tanya lagi tuan-tuan. Dia kata apa? Dia menangis kerana apa yang kamu alami. Lalu pemuda itu kata apa? Bukankah dia menyayangiku? Pemuda kata, bukankah mak ni sayang aku? Kenapa nak menangis? Lalu aku menjawab, ya. Kerana mak tu sayang. Ya, kerana mak tu sayang. Sebab tu mak tu menangis. Kemudian pemuda tu sambung lagi, dia kata apa? Sesungguhnya Allah lebih menyayangiku daripada dia. Dia percaya sungguh pada Allah SWT. Walaupun umur baru akil baligh tuan-tuan. Dan dia kata apa? Allah lebih sayang dia daripada mak dia. Allah lebih sayang dia. Dan dia mati tuan. Lalu bila mati tuan-tuan, dipertontonkan kepada mereka
Cuma yang ni tidak dinyatakan apa yang berlaku, tetapi kebiasaannya bila dinyatakan di dalam ini tuan-tuan, bila disebutkan oleh para ulama ni, mana benda-benda baik. Sehingga kan ulama ni kata apa tadi tuan-tuan, aku kira hal itu adalah kalimat yang diucapkannya. Mana Allah beri. Mungkin yang pertama bercahaya kuburnya, yang kedua luas kuburnya tuan-tuan. Diluaskan oleh Allah kuburnya. Kenapa? Kerana dia lebih menyayangi Allah SWT, dan dia yakin bahawa Allah sayang dia lebih daripada mak ayah sayang kepada dia tuan-tuan. Jadi dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, dan mati dalam keadaan keredaan Allah SWT. Sebab itulah Allah luahkan kubur dia, Allah beri cahaya dalam kubur dia tuan-tuan. Sehingga kan ulama tadi tanya kepada kawan dia, kamu nampak ke apa yang aku nampak? Kawan dia kata, ya, aku pun nampak apa yang kamu nampak. Jadi dua-dua ni dinampakkan oleh Allah SWT apa yang berlaku di dalam kubur tersebut kepada pemuda tu tadi. Jadi tuan-tuan, pengajaran kepada kita tuan-tuan, ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kematian tu pasti akan berlaku kepada kita. Cuma bagaimana kita menempuhi kematian tersebut. Bagaimana, bukan tangani dan bukan tangani, tapi bagaimana kita persediaan untuk kita berprasangka baik kepada Allah. Ini yang dikatakan berprasangka baik. Dia sangka baik dengan Allah, bahawa Allah lebih menyayangi dia. Sebab tu Allah uji dia. Allah uji dia begitu sebab Allah sayang, bukan Allah benci. Sama juga dengan kita tuan-tuan. Bila mana Allah beri ujian kepada kita, beri ujian kita dengan sakit, dengan sedikit kesulitan hidup, kepayahan hidup, mencari rezeki, sentiasa jadi yang tak kena tuan-tuan. Jadi Allah sebenarnya dia sayang kepada kita, nak beritahu supaya kita ni tuan-tuan ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah bagi apa-apa ujian kepada kita, kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dialah pengatur segala rezeki, dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Sama ada rezeki itu tadi berbentuk kesihatan, rezeki itu tadi berbentuk keuangan, rezeki itu tadi berbentuk hubungan kekeluargaan yang tidak keruh, kekeluargaan, hubungan keluarga adik-beradik semua elok, tak bergaduh tuan-tuan. Ini namakan rezeki yang Allah berikan. Bukanlah semata-mata nikmat kesenangan yang Allah berikan itu rezeki, tetapi keseluruhan dalam hidup kita. Bila kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah rezeki yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kesihatan, kekuatan, wang ringgit tentulah tuan-tuan. Perhubungan kekeluargaan, itu juga rezeki tuan-tuan. Hubungan baik dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran, itu juga rezeki. Sehingga kan tuan-tuan, kalau kita perhatikan, ini rezeki ke apa, semua dijaga oleh malaikat. Allah yang tentukan dan malaikat yang jaga. Allah yang arahkan kepada malaikat, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini tuan-tuan. Begitu juga ada satu jenis penyakit. Nama penyakit ni lah kerisauan. Ada seorang malaikat kerja dia tuan-tuan, kerja dia tuan-tuan. Tapi berapa banyak tuan-tuan malaikat ni tadi, wallah alam lah yang kerja. Saya sebut salah satu malaikat, seorang malaikat ni tadi ada ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hantar kepada manusia satu makhluk nama dia kerisauan. Penyakit risau, penyakit bimbang, sedih, marah, itu semuanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat hantar dalam tubuh badan kita. Malaikat hantar satu penyakit nama dia risau. Selalu kita rasa risau, tak sedap hati. Itu penyakit yang Allah hantar tuan-tuan. Makhluk juga tuan-tuan, makhluk juga. Tapi bagi orang beriman, walau apa jua yang Allah berikan kepada kita, kita akan kembali balik kepada Allah, kembali balik kepada Islam. Bila kita kembali balik kepada Islam, kembali balik kepada Allah, kita akan dapat tangani penyakit tersebut dengan sempurna. Kita akan dapat tangani dia dengan kaedah Islam itu sendiri, iaitu berkaitan bila penyakit risau, minta dengan Allah dengan baca Al-Quran. Bila kita ada kerisauan, Ustaz saya tak pandai baca Quran, pergi belajar. Kena belajar lah tuan-tuan. Kalau tak pandai kena belajar tuan-tuan. Kita dulu pun bukan seorang yang pandai.
Semua tuan-tuan, semua kita tuan-tuan, hak saya boleh bercakap, hak tuan-tuan boleh mendengar, atau apa jua perbuatan kita tuan-tuan. Dulu kita pun tak pandai, tak tahu, tapi kita belajar. Sama juga waktu sekarang pun. Kalau kita tak tahu nak baca Quran, pergi belajar. Sekarang bukan main lagi, bukan main mudah nak belajar Al-Quran tuan-tuan. Bukan main mudah, sangat mudah nak belajar Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari bermacam-macam channel, bermacam-macam kaedah. Dari segi kaedah pembelajaran Al-Quran itu sendiri, nak cepat, nak lambat, kita boleh pilih sendiri tuan-tuan. Kita boleh pilih sendiri bagaimana cara kita nak belajar Al-Quran itu sendiri. Sama ada kita nak berdepan dengan guru ke, ataupun melalui online ke tuan-tuan. Banyak online, banyak platform yang menyediakan kaedah pembelajaran Al-Quran mutakhir ini. Dan Alhamdulillah kalau kita tengok tuan-tuan, orang mengajar Quran ni sangat menarik minat orang ramai. Ramai orang menonton tuan-tuan. Orang menonton, orang belajar pun ramai. Alhamdulillah. Allah bukakan pintu hati mereka untuk belajar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, nak atasi penyakit kerisauan tu tadi dengan minta dengan Allah juga. Sebab ada juga malaikat yang menjaganya makhluk Allah ni, iaitu namanya gembira. Kegembiraan. Makhluk juga tuan-tuan. Kegembiraan ni makhluk juga. Ada malaikat yang jaga. Sehingga kan Allah perintah malaikat sebut, dah pergi hantar pada dia. Pergi hantar dia satu kegembiraan. Hantar kepada dia berita kegembiraan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dihantar berita gembira oleh malaikat. Malaikat hantar berita gembira. Sewaktu Nabi dalam keadaan tahun kesedihan, Amun Huzdin. Dalam tahun kesedihan, Nabi dihantar berita gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perjalanan langit, untuk melakukan perjalanan waktu malam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh malaikat hantar. Nangis apa dah tu pagi-pagi dah. Ya, sekejap. Ada dah tu gaduh apa dengan kakak dia tu tuan. Menangis dah tu. Sekejap. Main. Dah jangan nangis. Macam buat. Dah jangan nangis. Ada orang tengok Fahim. Tu, ada orang tengok Fahim. Duduk. Duduk dulu ya. Okey. Yang sini. Mai. Boleh. Sini. Sini buat. Sini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kegembiraan. Kegembiraan ni tuan-tuan, malaikat hantar satu makhluk Allah juga. Kegembiraan ni makhluk Allah juga, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat untuk hantar kepada kita kegembiraan. Contoh seperti mana yang Allah hantar kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Walaupun Allah bagi ujian kepada kita, walaupun Allah beri sedikit, kadang-kadang banyak Allah berikan sebab dia nak tahu. Dan Allah tahu tuan-tuan, bila mana Allah beri kita ujian, Allah tahu bahawa kita mampu untuk menempuh ujian tersebut. Kita mampu untuk tangani ujian tersebut. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Budak ni dah bangun dah ni tuan-tuan. Dia dah mula duduk di sini. Ini juga ujian Allah nak bagi tuan-tuan. Ujian dengan kesabaran apa semua tuan-tuan. Okey, jom kita zikirlah sedikit tuan-tuan. Kita zikir sedikit. Nanti berkaitan dengan kematian dan kita sambung lagi. Dan insya-Allah kita zikir sedikit pada pagi ni. Ai nak zikir tak? Nak zikir tak? Nak tak? Ni jangan tarik putus. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Asbahna wa asbah mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hadah wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Asbahna wa asbah mulku lillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal harami wa su'il kibar wa a'udzu bika min 'adzabin nar wa 'adzabil qabr. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min fuj'atil syarr. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada rabbi kulli syai'in wa malikahu wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.